Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Khabar baik. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum. Moga-moga sejahtera semua. Amin. Tutup mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هزينية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan sekali lagi di dalam ruangan kuliah online, kuliah Maghrib. Moga-moga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kesihatan berpanjangan, diselamatkan daripada wabak penyakit. Moga-moga penyakit, wabak dan sebagainya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ni masuk tahun baru Hijrah 1443 Hijri. Kita meninggalkan tahun 1442. Pada petang tadi lepas asar kita membaca doa akhir tahun. Siapa yang membacanya lah? Sepatutnya agenda tahunan kita membaca doa akhir tahun selepas asar, dan masuk maghrib tadi selepas sembahyang maghrib kita membaca doa awal tahun. Yang akhir tahun tu minta keampunan, maghfirah daripada Allah Ta'ala setiap dosa apa yang kita lakukan sepanjang tahun yang lepas, dan pada tahun ini menjelma tahun 1443 Hijri ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada malapetaka, daripada huru-hara, daripada wabak penyakit. Moga-moga dihilangkan di muka bumi ini insya-Allah. Sebabnya yang memberi penyakit Allah, yang memberi wabak Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar permohonan terhadap hamba-Nya. Jadi oleh kerana itu kita mengaji tauhid. Itu yang pentingnya, kita mengaji tauhid, ataupun kita dalam lain perkataannya kita mengaji sifat 20 ni, rukun iman yang terakhir sekali, qada dan qadar. Makna ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ini kita tidak dimakbulkan lagi agaknya berkenaan dengan wabak penyakit dan apa nama ni dan
Hari ini kurang sikit. Kurang-kurangnya belah-belah ribu juga. Belah-belah ribu. Jadi clear suara saya? Clear Ustaz, clear. Ada orang mengantar mesej tadi tak clear. Clear Ustaz. Jadi clear. Clear. Ada saudara-saudara kita tak clear, mungkin jauh. Mungkin jauh. Jadi selamat datang kepada saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti kuliah pada malam ini. Kita mengaji sifat 20. Pada minggu yang lepas saya menyebutkan bahawasanya kita tidak ada artinya hidup jika kita tak mengenal Allah. Kita tak ada arti hidup di muka bumi Allah Ta'ala ni jika kita tidak mengenal Allah. Kita percaya kepada Allah tapi kita tak kenal. Jadi kita tak kenal kepada Allah Ta'ala. Amat malang seseorang yang hidup di muka bumi Allah ni menumpang tetapi tak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kiranya dinisbahkan kepada mak ayah kita, amat malang kepada mak ayah tu, seorang anak dia tak kenal mak ayah dia. Amat malang. Ayah kita membela kita, mak kita melahirkan kita, membesarkan kita, apa begitu begini, sampai besar panjang tak kenal ke mak ayah kita. Amat malang lagi tak pernah menjenguk kubur mak ayah kita apabila dia meninggal. Sampai sudah makna mak ayah kita kuburnya kita tak tahu. Bertanya orang pula, kubur mak saya di mana, kubur ayah saya. Anak jenis hampas. Minta maaf cakapnya, anak jenis hampas sampai tak tahu ke tapak kubur ayahnya ataupun maknya ayah, anak tak mengenal budui. Sebabnya tak mengaji itulah. Ada dalil ini, tak boleh buat tanda kubur, tak boleh buat nesan. Jadi kita tak mengaji, terpedaya dengan cakap-cakap orang. Jadi begitulah, lebih penting, lebih utama kita mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala semasa hidup. Dan saya katakan sebelum ini, maknanya ketika kita hidup ni kita mengenal Allah, ketika kita dekat nak mati kita mengenal Allah, ketika dalam kubur kita mengenal Allah, dan ketika kita bangkit di padang mahsyar mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadinya mengenal Allah ni bukan seperti mengenal sesama makhluk, sama manusia. Jadi mengenal Allah ni diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya hakikat berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada kejadian yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Jadi saya katakan dulu, sifat 20 ataupun pengajian tauhid ni tak ada pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah tak ada kitab-kitab tauhid, dia ada Quran, lepas tu sabda Rasulullah. Di ujung-ujung, di akhir-akhir ni sahabat-sahabat menerangkan apa begitu begini, maka penyusunan kitab-kitab tu ditulis macam kita ilmu memasak, lepas itu ditulis kita dapat. Begitu juga ilmu tauhid ni, ilmu yang kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dia. Jadi pada malam ni kita sambung muka surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sesiapa yang ada kitab muka surat 2. Kita nak baca. Dan nak baca ni jangan sekali-kali kita lupa. Ingat terus. Kalau kita tak ingat, rugi. Kita tak ingat, rugi. Jadi nombor satunya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala wujud. Sifat wujud. Artinya, arti wujud. Ada zat Allah Ta'ala. Jadi kita nak mengenal Allah Ta'ala, maka dia kata wujud. Maknanya hakikat Allah Ta'ala itu pertama sekalinya ada. Sifatnya, bahasa Arabnya wujud.
Wujud ni makna ada. Itu nombor satu, kena pegang. Artinya ada zat Allah Ta'ala. Jadi ada zat Allah Ta'ala bermakna Allah Ta'ala itu wujud. Kita wujud, Allah Ta'ala wujud. Takkan sama. Tu. Allah Ta'ala itu nombor satu, wujud Allah Ta'ala itu ada. Jadi kita nak huraikan begini. Allah Ta'ala itu ada, tidak ada permulaannya. Makhluk ada permulaannya dan ada kesudahannya. Allah Ta'ala tidak ada permulaannya, tidak ada kesudahannya. Itu bezanya sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Manusia ni ada tarikh lahir dia. Tarikh lahir dia tahun 70, tahun 80, sebelum itu tak ada. Lepas tu tarikh mati dia tulis batu nisan. Kalau ada tulis di batu nisan lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Itu permulaan kesudahan makhluk. Begitu juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, yang maha gagah, yang Allah cipta. Artinya benda-benda besar, bumi itu baru ada setelah dicipta ataupun dibuat oleh Allah Ta'ala. Sebelum itu bumi tak ada. Bumi tak ada, Allah Ta'ala jadikan bumi. Bumi, langit dan bumi itu 500 tahun bezanya. Di antara Allah Ta'ala menjadikan langit, menjadikan bumi 500 tahun. Jadi sebelum ada langit, sebelum ada bumi, Allah tetap ada. Dan Allah ni tidak ada yang menjadikan dia. Itu dia. Maknanya zat Allah Ta'ala yang wajib ada, wajib kita iktikad bahawasanya Allah Ta'ala itu ada yang tidak ada seperti permulaan adanya makhluk. Boleh faham? Gunung tahan tu baru ada. Sebelum Allah Ta'ala jadikan gunung tahan tu tak ada. Gunung tahan itu atas bumi. Allah Ta'ala menjadikan bumi, termasuklah gunung tahan itu. Tak tahulah sejarahnya bila timbul gunung apa begitu begini, timbul pulau apa begitu begini. Jadi kita nak mengabarkan asal usulnya ciptaan Allah ni maha hebat. Dan Allah Ta'ala ni tak ada asal usulnya. Kalau ada asal usulnya, disifatkan dia itu seperti makhluk macam kita. Kita ni sebelum ayah kita, mak kita nikah, kita tak ada. Kita tak ada. Lepas itu mak ayah kita nikah, lepas tu mak kita mengandung. Kalau mengandung kita ni anak sulung, maka lahirlah kita. Lepas tu lahirlah adik kita. Lahirlah adik. Lepas itu kita membesar. Mak ayah kita tua. Akhir sekali mak ayah kita meninggal. Mak kita meninggal, ayah kita meninggal. Kadang-kadang anak dulu meninggal daripada mak ayah. Itu maha kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Maknanya kadang-kala anaknya meninggal dalam perut. Itu Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh bayangkan. Tak boleh bayangkan kehebatan Allah. Saya ada satu cerita. Seorang tu, dia selok. Dia WhatsApp saya. Dia semayang tahajud, dia khabar. Maknanya dia semayang tahajud tu, seolah-olah Allah Ta'ala membelai dia. Maka awak tertipu. Allah membelai awak tu syirik. Sama membelai maknanya, artinya, maksudnya, umpamanya, Allah itu seperti makhluk. Jangan disamakan Allah itu makhluk.
Kita dengan ayah kita pun tak boleh main-main. Woi. Biadab. Ayah panggil ayah. Mak panggil mak. Aki panggil aki. Wan panggil wan. Jadi wan kita, orang tua. Tak boleh. Tak beradab. Janganlah pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita ibarat membuat dia tu macam kawan-kawan kita. Syirik. Maknanya awak tak boleh samakan, tak boleh umpamakan apa nama ni Allah Ta'ala itu macam kita makhluk bertepuk bertampar. Jadi nak kabarkan ketika kita hidup, ketika kita mati, ketika dekat nak mati, ketika dalam kubur, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Allah itu ada. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Allah itu tidak dijadikan oleh yang menjadikan dia. Itu dikata artinya ada zat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita buka Lunah Pengetahuan Lunah Pengetahuan sifat 20. Lunah Pengetahuan itu dia kata wujud. Siapa ada Lunah Pengetahuan? Kitab Lunah Pengetahuan, kitab sifat 20, karangan Haji Ismail bin Haji Muhammad Aqil, Pasir Mas, Kuala Lipis, Pahang. Dia ni moyang saya. Moyang saya. Dia ni sepupu dengan moyang saya. Moyang saya Lijah binti Katik Semai. Dia ni Haji Ismail bin Haji Muhammad Aqil. Haji Muhammad Aqil dengan Katik Semai ni adik-beradik. Jadi Haji Ismail dengan moyang, arwah moyang saya Lijah. Maka sepupu wali. Masa moyang saya nikah dengan moyang lelaki Osman bin Haji Omar namanya, Haji Ismail ni pengarang kitab Lunah Pengetahuan ni, dia mewalikan. Itu nak kabarkan. Jadi dia sebut wujud. Wujud ada, Allah Ta'ala itu tiada memberi bekas. Tak ada memberi bekas ni makna tidak ada dijadikan. Tidak ada macam rantai jala. Macam rantai jala. Pusing, tak ada. Makna tak ada memberi bekas oleh yang lain, lagi tak ada menerima adam. Makna tidak ada menerima tiada. Maknanya hakikat Allah Ta'ala itu zat wajib ada. Jangan bayangkan seperti makhluk. Umpamanya apa nama ni, nyawa kita di mana? Nyawa kita siapa tahu nyawa kita? Itulah umpamanya. Sebelum ibu jari ni benda. Lepas kelengkek ni benda. Lepas itu santai kelapa tu daripada mana? Kita buah nyor tu tiba-tiba ada santai. Tiba-tiba ada santai. Itu nak kabarkan ciptaan Allah Ta'ala. Ciptaan Allah Ta'ala kita tak boleh mikir dah. Ayah dengan telur dengan ayah mana dulu? Itu berhakikat berkenaan dengan tauhid. Berkenaan dengan tauhid yang kita membahaskan. Lepas itu ada kitab Faridah. Kitab Faridah yang menjelaskan tentang wujud ni. Wujud artinya ada dan dikehendaki dengan wujud itu wujud yang zati. Wujud yang zati. Makna wujud zat. Wujud zat Allah. Tidak wujud bertokoh-tokoh. Tidak wujud berketul-ketul. Tidak wujud seperti jauhar, arat, apa begitu begini. Itu jauhar, arat, benda mendatang, benda haluh, benda mengambil tempat. Itu yang dikatakan Allah Ta'ala itu ada.
Allah Ta'ala menciptakan COVID-19. COVID-19. Nampak tak? Nampak COVID tu? Jadi makhluk Allah Ta'ala pun tak nampak. Jadi hebatnya Allah Ta'ala. Orang nak mati, malaikat mengambil nyawa, nampak? Jadi kalau orang nak mati tu, kesan-kesan ataupun tanda-tanda dia dekat nak mati, kadang-kadang berkelip mata. Kita perhati. Saya menengok orang dekat nak mati ni duduk dekat betul. Duduk dekat, kita tengok apa nama ni, ombak roh nak pergi. Sini. Gini. Lepas tu dia sikit-sikit. Kadang-kadang dia ambil daripada mata, kadang-kadang dia ambil daripada mulut. Saya merhati tu. Kalau dia ambil daripada mulut, gini mana gitu. Kalau ambil daripada mulut, dia ambil daripada mulut, maknanya sejuk. Dia menyentak. Orang kata tendam pesaka. Tahu tendam pesaka? Kita orang menyembelih lembu kerbau ni, tendam pesaka, ngak gitu. Last sekali. Itu tendam pesaka. Kita ni ada tendam pesaka juga. Gitu. Dekat orang nak mati. Tak ada dalam TV tu. Tak ada, buat berdoa sajalah dalam TV. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya ciptaan Allah itu, nyawa, roh tak nampak. Itu dia. Dan nyawa kita ni tak tahu di mana. Tu. Boleh faham? Zat Allah Ta'ala ni ada. Tidak seperti makhluk. Tidak seperti makhluk. Kita kata pening kepala. Pening kepala tu sebenarnya di mana pening kepala? Sini. Ataupun sini. Ataupun atas kepala. Ataupun di tengkuk. Khabar je pening kepala. Kita merasakan pening kepala. Dan pening kepala itu, orang lain tak boleh rasa. Dia sayangkan bini dia, sayang lepas kahwin. Maknanya bini dia pening kepala. Bini dia pening kepala. Mana nak tukar pening kepala tu ke dia? Buat dia sayang ke bini, nak tukar pening kepala tu. Mana boleh tukar-tukar? Walaupun bertemu kepala tu nak tukar, tak jadi. Maha kaya Allah Ta'ala. Itu dikata wujud, artinya ada zat Allah Ta'ala itu. Maka ada Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak dengan kejadian. Kalau dengan kejadian, maksudnya dia tu bukan Tuhan. Dia tu makhluk. Macam mana? Lah, tak ada macam mana lah. Kalau bermacam-macam mana, artinya dia makhluk. Maka sempangkan bersifat Allah Ta'ala itu ada dengan makhluk. Kita sekarang ni ada. Tunjuk gambar kalau ada. Tunjuk gambar. Kamera buka. Tunjuk gambar. Nak contoh ni. Tunjuk gambar. Kamera. Tak nak juga. Abang Lee bagus. Tunjuk selalu. Main janggut. Tunjuk gambar. Nak khabarkan. Contoh mengaji. Kita mengaji ni. Bukan suka-suka dok. Contoh saya nak khabarkan. Contoh nak saya khabar. Tuan-tuan. Dengar suara saya? Dengar. Dengar. Lepas itu. Nampak gambar saya? Nampak. Sekarang. Nampak gambar. Nampak gambar? Kalau tak nampak gambar saya, makna komputer dia rosak. Skrin telefon dia kelabut. Nampak. Kemudian
Saya tutup gambar saya. Nampak tak? Tak nampak. Saya ada ke tak ada? Ada. Ada tapi tak nampak. Ada, Tapi tak Ada, tapi tak nampak. Jadi Allah Ta'ala tu maha hebat. Bukan macam saya, kita berkomunikasi di dalam maya, secara online. Allah Ta'ala itu hebat. Maknanya saya bercakap. Saya bercakap. Lepas itu saya tutup gambar saya. Maka tuan-tuan khabar, saya ada ke tak ada? Ada. Apa Ada. bukti ada? Suara. Suara. Apa bukti Allah Ta'ala itu ada? Maka kita dalam ilmu tauhid ni, Allah Ta'ala mencipta sekalian makhluk. Tidak ada syarikat, tidak ada jutawan, tidak ada hartawan, tidak ada tanjung rambutan. Mengatakan mereka ini mengaku bertanggungjawab mencipta langit, bertanggungjawab mencipta bumi. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika ditanyakan kepada orang kafir, orang kafir itu tahu juga tapi dia tak beriman. Jika ditanyakan kepada orang kafir, siapakah yang menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi? La yaqulunna Allah. Pasti mereka mengatakan Allah, tetapi dia sak kontrak. Maknanya Tuhan patung, Tuhan berhala supaya menyampaikan Allah. Itu bermakna syirik. Itu dia. Boleh faham? Makna Allah Ta'ala ada dengan sendirinya. Macam mana? Macam mana itulah Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala Tuhan kita. Makna tak ada pesing. Makhluk-makhluk ni nak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Saya katakan tadi, ibu jari. Lepas tu kelengkeng. Sebelum ibu jari ni benda tak ada. Selepas kelengkeng ni tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab kita tahu terbatas. Kita tahu maknanya 5 jari ni saja. Di sebaliknya kita tak tahu. Soal mungkar nakir dalam kubur. Walaupun kubur tu tak berkambah, maknanya disoal oleh malaikat mungkar nakir itu kita tak tahu. Walaupun seminggu duduk tak bertutup kubur tu, biasalah mayat membusuk, makna berbau apa begitu begini. Tak kedai maknanya orang mati. Orang mati ni maknanya membusuk begini peringkat. Jadi tak nampak pun malaikat mungkar dan nakir menyoal. Tetapi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang 7 tapak kita meninggalkan kubur itu, maka seperti guruh halentar, iaitu datang malaikat mungkar dan nakir. Sebelum datang mungkar dan nakir itu, ada seorang malaikat, namanya malaikat Ruman. Adakah kau masih ingat? Kita mengaji masjid. Malaikat Ruman. Dalam kitab mana? Dalam kitab mana? Saya khabar dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Daqaiqul akhbar. Tepat. Daqaiqul akhbar. Lagi satu dalam kitab mana? Kisah malaikat Roman lagi satu. Dia pesel Daqaiqul akhbar tu juga. Dikarang oleh Tuan Mina. Tuan Mina pengarang kitab inilah. Yang saya tunjuk itu. Kitab apa? Kashful Ghaibiyah. Kitab Kashful Ghaibiyah. Di tepi ke di dalam? Di dalam petok? Dalam petok. Di tepi tu bak lain, bak hadis di tepi tu. Dalam petok dia tu kisah apa nama ni, bak tu ada bak malaikat Roman. Jadi tak nampak. Apabila datang kepada kamu 2 malaikat, iaitu mungkar dan nakir, seperti kamu juga makhluk Allah, janganlah kamu takut, janganlah kamu.
sebelum datang malaikat Munkar dan Nakir tu imam baca talqin tu, maknanya sebelum malaikat tu datang, malaikat rumah dah datang. Apa malaikat rumah buat? Dia gerepak kita. Dia khabar, malaikat rumah ni khabar, awak tulis benda yang awak buat baik, lepas tu awak tulis benda yang awak buat jahat. Kalau kita mengaji kitab Daqaiqul Akhbar dengan Kashful Ghaibiyah. Kashful Ghaibiyah tu pengarang kitab kita ni. Itu dia. Jadi sekiranya kita membayangkan ini dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, maka istighfar bersyahadah mainan syaitan. Mainan syaitan. Kita tengah berzikir, tengah baca Quran, tengah sembahyang tahajud, tiba-tiba kita nampak wajah di depan kita. Wajah seperti mana? Seperti manusia bayang-bayang, kelibat-kelibat. Maknanya itu hantu raya. Jangan khabar ke Tuhan. Makna kalau akal fikiran kita, sebab itu kita belajar hukum akal. Sekiranya makhluk itu dia kata dia Tuhan, awak serupa dengan kawan juga. Kawan ada mata, ada hidung, ada mulut. Awak ni maknanya permainan syaitan. Allah tidak seperti itu. Jadi nak khabarkan wujud ada Allah Ta'ala, jangan bayangkan. Kita ni maksudnya nak mati esok dibayangkan. Itu nak kemas kita punya akidah insya-Allah. Kalau kita kenal Allah Ta'ala melalui sifat dia wujud, maknanya gambaran-gambaran yang dipermainkan oleh syaitan. Ada syaitan datang dekat nak mati esok. Dia menjelma menjadi mak kita, menjelma menjadi ayah kita. Makna dia khabar la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Dia suruh seperti itu. Dia seperti cerita Masyitah bulan Rejab, maknanya Isra' Mi'raj. Masyitah tu apa nama ni, tukar sikat anak Firaun. Masa Masyitah tu dalam situasi Allah Ta'ala nak uji Masyitah itu, malaikat Jibril datang, syaitan datang. Syaitan bukan kecil-kecil, syaitan Azazil. Yang bapak syaitan, boh dia. Bukannya Walahan, bukannya Zalambur, bukannya Zatabur, bukannya itu, bukannya ni. Pokok syaitan itu dalam tafsir tu, berbelah-belah nama syaitan ni. Kita yang semayang lupa ingat situ, ingat gini tu dipanggil Walahan. Itu semayang lupa. Isyak bahan 5 rakaat. Itu Walahan. Walahan. Jadi bukan syaitan itu, Masyitah ni kuat iman dia ketika itu. Jadi Rasulullah dipertontonkan tentang bau Masyitah wangi. Dalam kitab Isra' Mi'raj ni, dalam kitab mana? Siapa ingat? Bismillah. Kifayatul Muhtaj. Ya, kitab Kifayatul Muhtaj. Kitab Kifayatul Muhtaj. Karangan siapa? Karangan siapa? Syekh Daud Patani. Lawannya, apa arti lawan? Maksudnya lawan itu apa? Allah itu ada, tidak serupa dengan makhluk. Lawannya Mustahil. Lawannya sifat mustahil. Mustahil tiada. Maksudnya Allah itu ada, mustahil tak ada. Kita ni hidup, mustahil tak ada nyawa. Pelik. Kita hidup tak ada nyawa. Mesti ada perisian nyawa. Perisian nyawa. Lawannya maknanya mustahil. Tiada
Makna lawan mustahil tu maknanya Allah itu tidak ada. Artinya mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Tak logik Allah Ta'ala itu tiada. Hanya wajib ada selama-lamanya. Selama-lamanya ada Allah. Zat Allah tu ada selama-lamanya. Sebelum kita ada, Allah Ta'ala itu dah ada. Kita ada, Allah Ta'ala itu dah ada. Kita tiada esok, Allah Ta'ala itu ada. Ada pun tanda Allah Ta'ala itu sekaliannya makhluk ini. Makhluk itu artinya barang-barang, perkara-perkara yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Itulah tandanya Allah Ta'ala itu ada. Tanda Allah Ta'ala itu ada. Faham? Jadi ayat matanya kita nak khabar, wujud artinya ada, lawannya tiada. Ada, lawan tiada. Mustahil Allah itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya baharu alam. Baharu alam tu maksudnya alam yang kita berada sekarang ini, ataupun kita tak nampak ataupun kita nampak, baharu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kidam, makna sedia ada. Boleh faham? Satu berkenaan dengan sifat wujud. Jadi dalam fikiran kita, dalam i'tiqad kita, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tetap ada. Kita hidup di atas bumi ini, Allah Ta'ala ada. Sebelum kita hidup di atas bumi ini, Allah Ta'ala ada. Ketika kita nak mati, Allah Ta'ala ada. Ketika kita mati, Allah Ta'ala ada. Ketika kita dalam kubur, Allah Ta'ala ada. Ketika kita bangkit di padang mahsyar, Allah Ta'ala ada. Ketika kita masuk ke dalam syurga, terhindar daripada neraka, Allah Ta'ala tetap ada sepenuhnya. Allah Ta'ala beri ganjaran kepada hamba-hambanya yang ta'at. Itu nombor satu. Letak sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi, aku menyaksikan, aku mengaku, aku lihat, aku pandang, aku begini, bahawasanya tiada sebarang Tuhan, hanya Allah. Makna Allah telah Tuhan. Kita tak boleh mengaku Tuhan selain daripada Allah. Tuhan Cina, tak boleh. Kalau kita khabar Tuhan Cina, cakap aja khabar Tuhan Cina, sebenarnya tak boleh. Kalau kita khabar Tuhan Cina, bermaknanya kita mengiktiraf Tuhan selain daripada Allah. Ayat cakap kitanya Tuhan Cina, dia menyembah Tuhan dia. Tapi kita tak mengaku ada Tuhan selain daripada Allah. Itu kita mengaji usul ni. Peringkat tinggi tu martabatnya. Dalam kitab usul tahqiq. Dalam kitab usul tahqiq, dia kata nafi isbat mampi musbat. Maknanya aku naik saksi. Aku menyaksikan, aku lihat, aku pandang, zahir aku, batin aku, hidup aku, mati aku. Hanya Allah itu Tuhan. Maka dinisbahkan tak ada, kita tak pandang yang lain daripada Allah. Itu usul tahqiq. Kitab usul tahqiq. Tahu usul tahqiq? Itu bahasan tinggi, kitab tu tinggi. Membahaskan, maknanya kita tak boleh mengiktiraf Tuhan-Tuhan lain. Tokong Cina, kuih, kelai itu tak ada. Kita ibarat kita pandang kosong saja. Sebab Allah kita Tuhan. Tuhan kita Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya aku menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Duduknya di situ. Pertama. Yang kedua,
dalilnya. Dalil ayat Quran. Jadi sifat 20 ni berdalil. Dalil daripada ayat Quran nak mengabarkan Allah Ta'ala itu ada. Jadi dalilnya saya nak khabar buku yang mudah kita nak mendapatkan dalilnya, buku perukunan. Buku perukunan. Buku perukunan. Ada buku perukunan. Ada buku perukunan. Folder tu ada. Buku perukunan ni. Perukunan semaya. Dalam kitab saya ni muka surat 30. Muka surat 30. Itu buku sifat 20 folder tu. Muka surat 30. Perukunan muka surat 30. Jumpa? Ujuk terdalil ayat Quran. Ada muka surat 30. 3 gini titik kosong. Muka surat 30. Jumpa? Buku perukunan. Okey. Kalau tidak pun dalam kitab Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ada juga. Kitab Miftahul Jannah tu muka surat 16. Kitab Miftahul Jannah ni. Siapa ada mengaji kitab Miftahul Jannah? Kitab Miftahul Jannah. Lepas itu kitab Risalah Tauhid. Ni kitab Risalah Tauhid, kitab Jawi juga. Risalah Tauhid berkenaan dengan dalil-dalil ni. Berkenaan dengan dalil-dalil ni ada disebutkan di situ. Ada disebutkan di situ berkenaan dengan dalil-dalil ayat Quran ni. Berkenaan dengan dalil-dalil ayat Al-Quran tu. Risalah Tauhid. Risalah Tauhid. Maknanya menyatakan dalil-dalilnya. Begitu juga sifat 20 ini. Siapa ada? Sifat 20 Jawi. Sifat 20 Jawi ni ada juga dalil-dalil situ. Dalil-dalil situ. Tu nak khabar. Pertama dalilnya ujuk Allah Ta'ala. Ujuk Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Muka surat 30. Tambah di atas tu Allahul ladzi. Di sini ni dalam kitab perukunan ni al-ladzi. Dia sebut al-ladzi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Itu dalil ujuk Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Dalam perukunan ni disebut, dan patut bagi mukmin mengiktikad bahawa ia ingat pada Tuhan Allah Ta'ala pada tiap-tiap maujud adanya. Maknanya dia ingat, kita ni ingat kepada Allah Ta'ala setiap ciptaan-ciptaan yang kita tengok, sakit, demam, mati, hidup, air, daripada sungai, daripada laut, itu begini, begitu begini, langit, bumi. Maknanya kita ingat yang ciptaan Allah Ta'ala itu menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Boleh? Boleh? Boleh. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dalilnya. Allahul ladzi khalaqas huma. Allah Ta'ala yang menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, apa yang ada antara langit dan bumi. Itulah dalil menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu
ada. Ha. Susah tak belajar ilmu tauhid ni? Kita nak kenal Allah. Susah tak susah, tak kira lah. Sebelum kita mati, wajib sangat kita kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya. Sifat Allah Ta'ala maha kamalat, maha sempurna. Dirumuhkan oleh ulama 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Nombor seperti makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Tidak seperti makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Jadi nak menampakkan dalil itu, buka kitab Perukunan, buka kitab sifat 20 ni, sifat 20 kitab Jawi ni. Muka surat berapa? Muka surat wujud ni. Muka surat 8 ni. Muka surat 8. Wujud, dalil wujud tu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Muka surat apa nama ni? Muka surat 8. Ataupun di dalam kitab Miftahul Jannah ni muka surat 16. Muka surat 16. Apa-apa kitab lah. Jadi dalam kitab kita ni tidak disebutkan, tidak apa? Dipanggil dalil apa? Dalil baru alam. Dalil naqli. Manakala baharu alam tu dia panggil aqli, akal kita. Naqli ni dalil Quran. Saya ulang sekali lagi, sifat Allah Ta'ala tu yang pertama, Allah Ta'ala itu bersifat dengan wujud, maknanya Allah Ta'ala itu ada. Ada yang tidak ada seperti makhluk. Makhluk ni adanya dijadikan oleh Allah. Tetapi ada Allah Ta'ala itu qidam, makna sedia ada. Itulah sifat Allah. Kita tak boleh nak mikir, kita tak boleh nak itu, kita tak boleh nak itu, ini. Jadi kalau kita menengok kepada yang disembah oleh, walaupun dia bukan Tuhan, yang disembahkan oleh ajaran-ajaran selain daripada Islam yang disembah, maknanya dia sembah patung lembu. Patung lembu dia sembah. Patung, maknanya patung lembu tu dia dapat mana? Kedai. Dia beli kedai. Jadi yang membeli patung tu siapa? Dia. Kalau membeli patung tu dia, mana dia hebat daripada patung itu. Sebab patung tu dia beli. Maknanya orang kafir ni tak salah buat jahat ni, tak salah sebab dia rasuah dah. Dia rasuah ke Tuhan dia tu dia membelinya. Lepas itu cuba empah ke Tuhan dia tu. Hak dia sembah tu empah. Bayar RM10. Orang tua kata kalau tak berkecai. Tembikau berkecai lah. Jadi makhluk seperti yang disembah oleh manusia kafir itu tipu daya sahaja. Tipu daya sahaja. Dia tidak ada manfaat. Di mana tu saya tengok video orang India. Dia Tuhan patung dia tu dihumbar ke sungai. Dia humbar ke sungai. Maknanya situ ada penyakit, ada benda, dia berdoa kepada Tuhan dia, dia minta kepada Tuhan dia. Maknanya Tuhan dia senyap aja, tak bercakap. Senyap aja tak bercakap. Dia ambil, bawa lori, dia ambil Tuhan dia, pergi ke jambatan, dia humbar. Ada video, tuan-tuan tengok video tu. Itulah. Maknanya makhluk manusia ini
terpedaya. Terpedaya dengan bisikan-bisikan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Contoh lain. Maknanya berjamu hantu ni. Maknanya Tok Bomo ni beranggapan maknanya yang memberi sakit tu hantu sekian. Lepas itu memanglah syaitan apa begitu gini. Ciptaan Allah juga. Lepas itu dia beri makan pula ke hantu dia tu. Itu syirik. Maknanya ada tempat pergantungan selain daripada Allah Ta'ala. Ikhtiar lain. Dan juga ikhtiar ni mesti benda-benda yang tidak bercanggah dengan agama kita. Ubat daging babi jadi ubat. Tak boleh. Apa saintifik ni awak katakan daging babi itu jadi ubat? Dan daging babi itu diharamkan kepada umat Islam. Itu maksudnya obat-obat ni benda yang tidak bercanggah dengan syarak. Jadi tipu daya syaitan begini. Boleh. Siapa boleh baca Allahul Ladzi tu? Boleh baca? Boleh baca Ustaz? Sila. Allahul Ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Oh, berlumba. Sorang. Poda dulu. Allah Ta'ala mencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu maknanya. Seorang lagi baca tadi. Nur Hayati Muhammad. Sila. Allahul Ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang telah menjadikan 7 langit dan bumi dan berada di antara keduanya. Itu maksudnya dalil yang Allah Ta'ala itu wujud. Dalil Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala itu ada. Maknanya bumi, langit, di antara bumi dengan langit Allah menjadi tidak ada, saya khabar tadi, tidak ada syarikat yang bertanggungjawab menjadikan bumi dan langit. Lautan Pasifik tu, Masya Allah. Lautan hitam. Hitam airnya. Itu hebatnya Allah Ta'ala menjadikan lautnya, menjadikan ikannya, menjadikan begitu begini yang kita nampak ataupun yang tak nampak. Boleh faham? Boleh? Kedua. Ketiga. Bila kita kata Allah Ta'ala itu ada, bila kita kata dalilnya Allahul Ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, yang ketiga, kita iktiqadkan masuk dalam hati sanubari kita ini, Allah itu ada selama-lamanya. Dan tidak diserupakan dengan makhluk. Itu 3 perkara. Nombor 1, ada. Nombor 2, dalil. Nombor 3, kita masukkan keimanan kita dalam hati sanubari kita bahawasanya Allah Ta'ala itu ada selama-lamanya. Bagaimanakah caranya? Tidak ada cara. Mustahil, tak ada cara. Kalau ada cara, makhluk. Kita nak cara itu, nak cara ini, makhluk. Kaifiat itu, kaifiat ini, makhluk. Itu ini, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, sifat makhluk. Jadi Allah macam mana? Allah tidak sama dengan makhluk. Dia tetap ada asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Nak tanya ustaz, kenapa naik saksi? Itu jawab pandai je. Naik saksi tu maksudnya menyaksikan. Bahasa tu bahasa lama. Naik saksi ke, bersaksi ke, saya menengok, saya melihat,
apa-apalah nak bubuh maknanya. Jangan saya naik teksi. Saya naik teksi, itu tak boleh lah. Saya naik saksi, saya menyaksikan tidak ada Tuhan sebenar-benar melainkan Allah. Tahiyat dalam sembahyang. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Kehendaknya tahiyat tu, saya dah cerita dulu, kehendaknya kita ni tangan gitu. Tangan macam bungkus nasi lemak gitu. Bukan gini, itu pistol. Kalau gini, senapang. Gini, letak atas lutut tu. Letak sama arah ni, kalau jari kita ni, lutut, maknanya kalau kita angkat syahadah tu, jari kita sama-sama dengan arah lutut. Dengan arah lutut. Sebenarnya, gini. Ini lutut. Gini. Kalau kita angkat syahadah ni, gini. Sama. Kita ni bahan tak tentu kalu. Pakai bedai aja. Tak mengaji pasal-pasal kisah. Sama arah dia. Mana parah dia. Sebenarnya, maknanya masa bersyahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya sekali saja. Kita ni asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi bahawa wa asyhadu an afdal. Biasa buat gitu? Biasa satu-satu ke? Dah mengaji. Kalau dulu-dulu tak kisah. Bukannya tak betul, tapi kurang boleh. Mana kita sedekah ke budak-budak ni, maknanya 50 sen. 50 sen tu budak tak berapa nak mandang. Mana aula kita sedekah ke dia RM10, barulah terima kasih Pak Cik. Kalau beri 20 sen ke dia, tak berapa nak sebut. Itu aula. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi juga bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ini asyhadu an la ilaha gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Illallah, kita angkat jari telunjuk. Wa asyhadu anna Rasulullah tu ibu jari. Lepas itu maknanya terus beri salam baru jatuh tangan. Jatuh jari. Masa itu apa berkenaan? Mata, lidah, mata, lidah, telinga, hati, telunjuk. Itu dia 5 perkara berkaitan dengan syahadah ni. Berkaitan dengan syahadah. Saya ulang balik. Nombor 1, jari. Nombor 2, telinga. Nombor 3, mata. Nombor 4, lidah. Nombor 5, hati. 5 perkara, betul? Betul? Kita bertahayat tu 5 anggota yang turut serta. Kalau orang mengaji lah, kalau orang tak mengaji tak tahu. Tak mengaji tak tahu dia kira asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah. Sunat hayat tadi katakan. Sunat hayat. Jadi kalau kita mengaji, maknanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Lepas tu hak ini tutup. Lepas tu kalau sekiranya tahayat awal, lepas tu gitu buka, barulah kita naik bertelekan pada sejadah kita naik. Kalau sekiranya tahayat akhir, assalamualaikum, barulah buka jari tu,
Lepas tu Assalamualaikum ke kiri. Jangan main-main kita mengaji. Dan belajar sifat 20 ni, itulah duduknya dalam sembahyang masa tahiyat. Duduk dia. Duduk dia. Lepas itu kalau kita baca buku perukunan ni. Buku perukunan ni, kitab perukunan ni ada rajah rukun 13 tu. Rajah rukun 13. Dia tertakluk kepada sifat 20 juga. Mana duduk rukun 13? Dia ada rajah. Tolong cari sikit. Dia ada rajah tu. Muka surat 35. Muka surat 35 dalam perukunan tu. Muka surat 35 dalam perukunan, dia sebut makna rukun qalbi tertakluk dengan sifat ilmu. Rukun qauli tertakluk dengan sifat sama. Rukun fi'li tertakluk dengan sifat basar. Itu kaitan dengan sifat 20. Muka surat 35. Qalbi berkait dengan ilmu. Maknanya tertib dengan hati. Tertib dengan hati semayang tu. Qauli berkait dengan sama, mendengar bacaan-bacaan wajib. Lepas itu fi'li berkait dengan sifat basar. Berkait dengan sifat basar, artinya melihat kelakuan tunduk bangun apa begitu begini. Jadi bila kita mengaji sifat 20 ni, maknanya pertama sifat wujud ni, baru wujud ni. Pertama sifat wujud ni nak membayangkan kita, i'tiqad kita bahawasanya ada Allah Ta'ala itu, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang setanding dengannya, tidak ada kaifiat yang berkehendakkan kaifiat ataupun cara. Allah itu ada dengan sendirinya, tidak ada dijadikan oleh makhluk lain. Sekiranya dijadikan oleh makhluk lain, bermakna Tuhan itu bersifat lemah. Kalau bersifat lemah, dia tidak dikatakan Tuhan, dia tidak layak disembah. Seperti mana kata tadi, maknanya orang kafir itu menyangka yang patung itu Tuhan dia. Dia sembahlah. Sedangkan dia membelinya. Kalau kita curi Tuhan dia, adakah Tuhan dia balik semula ke rumah dia? Adakah balik semula? Tak ada. Tak balik dah. Kalau kita campur Sungai Pahang, macam mana gaya? Adakah dapat di Kuala Pahang? Tak balik dah. Tak tahu ke mana ditelan oleh buaya Sungai Pahang. Itulah sifat-sifat makhluk yang serba lemah. Jadi akhirnya wujud artinya ada Allah Ta'ala, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib Allah Ta'ala ada. Dalilnya baharu alam, firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Ta'ala yang menjadikan 7 lapis langit, Allah Ta'ala yang menjadikan 7 lapis bumi, dan antara barang yang keduanya. Di antara barang yang keduanya, langit dan bumi. Faham? Faham? Ya. Kalau setengah benda kalau kita orang selalu bercakap kalau berlaku apa-apa dekat dunia ni, contohnya malapetaka ke apa ni, musibah ke, dia kata macam mana ni dah semula jadi dah, ni dia kata. Tak boleh. Itu ahli falsafah. Qada qadar, beriman. Kita qada qadar, rukun iman yang ke-6. Qada qadar
artinya segala perkara itu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Ketetapan daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh kata semula jadi. Itu semula jadi bermakna beranggapan orang yang seperti tiada penggantungan. Tiada penggantungan. Jadi kita kecil ke, besar ke, tahu ke, tak tahu, qada qadar Allah Ta'ala. Tapi bila berlaku perkara itu, barulah kita tahu. Sebelum berlaku perkara itu, kita tak tahu. Ayah kita meninggal. Ayah kita meninggal. Sakit. Ataupun kita sakit menyebabkan meninggal. Kita tak tahu. Tak tahu sakit itu, tak tahu sakit ini. Jadi ketika kita sakit, kita berikhtiar apa begitu begini. Dah habis ikhtiar, tiba-tiba mati. Qada qadar Allah, ataupun kita reda dengan ketentuan Allah yang menciptanya ataupun menetapkannya di azali. Itu penting kita belajar tauhid tu. Contoh lain, kita accident, orang lain accident. Bukan kita, orang lain. Maknanya kepala pecah. Kepala pecah. Dia itulah dia maknanya kalau dia pakai helmet, maknanya dia tak akan mati hidup. Itu sebab musabah. Walaupun dia pakai helmet, mati juga sampai putus kepala, ibarat katanya. Jadi oleh karenanya alat-alat tu sebagai ikhtiar saja. Kita makan ubat ikhtiar saja. Bersepah orang makan ubat, mati dulu daripada orang tak makan ubat. Maknanya makan ubat tu ikhtiar saja, bukan ubat yang menentukan baik ataupun begitu begini. Itu tauhid tu. Sebab itu kita mengaji tauhid ni, kita beralas cakap. Beralas cakap lidah kita ataupun hati kita. Takdir Allahnya dia pakai tali pinggang keledar, tidaklah terbalik. Kalau nampak ke kereta dia tu, bukan terbalik, tercampak. Tercampak. Kalau menengok ke kereta dia tu lumat, tapi dia tak tercampak. Dengan izin Allah Ta'ala pakai tali pinggang keledar. Tu dia. Kita beralas. Beralas. Kalau tidak beralas, maksudnya kita menyamatarafkan Allah Ta'ala. Menyamatarafkan Allah Ta'ala. Jadi, orang yang mengaji tauhid tu dia kata i'tiqad tu kuat. I'tiqad tu kuat maknanya segala-galanya, apa yang di atas dunia ni melainkan dengan ketentuan dan ketetapan dan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena pegang. Kita kena pegang. Contoh lain. Orang mengaji di Kelantan dulu. Maknanya ringkas ceritanya mengaji Ad-Rusami. Tok guru kata, awak bawa ayam, hari esok kita nak sembelih ayam. Lepas tu bawa ayam. Bila bawa ayam, tuan guru kata, awak pergi sembelih ayam ni tanpa disedari oleh sesiapa. Di mana awak nak sembelih, sembelihlah. Masing-masing belakang pondok, masing-masing sembelih di balasah, masing-masing di belakang apa nama ni, tempat mandi, apa gitu, gini. Tiba-tiba bawa balik ke balasah, sembelih ayam belaka. Sebab sesiapa. Sesiapa. Jadi ada seorang yang tak sembelih. Kenapa awak tak sembelih? Dia akidah tauhid dia faham. Kenapa awak tak sembelih? Tuan guru kata tadi tidak ada sesiapa yang melihatnya. Kalau nisbah ke saya memikirkan bahawasanya kalau kita sembelih di belakang balasah ni memang makhluk tak dapat melihatnya. Tetapi kita mengaji usuluddin jelas dan terang Allah Ta'ala melihat walaupun tidak dilihat oleh makhluk, iaitu sifat basar. Dia kata awak semua ni bodoh belaka, tak faham mengaji usul. Jadi yang tak sembelih ayam awak pindah ke kitab lain pula.
hak sembelih ayam ni bodoh dia kata. Itulah orang PSA zaman dulu. Maknanya iktikad pegangan kita tidak dikeranakan disebabkan oleh yang lain, melainkan disebabkan Allah Ta'ala mentakdirkan. Allah Ta'ala mentakdirkan. Dan kita tak tahu takdir kita bila masa. Saya tak tahu takdir saya punca mati. Tuan-tuan tak tahu takdir tuan-tuan punca mati. Adakah saya mati darah tinggi? Adakah saya mati kencing manis? Adakah saya mati aksiden? Adakah saya mati tengah tidur? Jadi orang mengaji usul ni mengaji ilmu tauhid ni dia memikirkan perkara itu oleh kerana dia mengaji meneliti hakikat ketuhanan itu, mana dia bersedia dengan qada qadar Allah. Kalau sekiranya dia mati darah tinggi, dia redalah sebabnya memberi darah tinggi, Allah menyembuh Allah. Kalau dia mati ketika tidur, redalah sebab yang buat tak tidur Allah, yang membuat tidur Allah. Jadi itu prinsipnya kita mengaji apa nama ni, ilmu usuluddin. Hak kita baca ni. Hak kita baca ni nak mengingatkan, nak menjiwai kita bahawasanya Allah Ta'ala tetap ada yang tidak seperti makhluk. Kalau seperti makhluk, membayangkan, memikirkan dalam hati, naklah bersyahadah, lepas tu istighfar. Istighfar. Apa nama ni? Satu lagi, rukun tauhid. Rukun tauhid berapa perkara? 3 perkara. Rukun tauhid. Rukun tauhid 3 perkara. Kita mentauhidkan Allah tu 3 perkara rukun dia. Pertama, mengesakan zat Allah Ta'ala, memperakui zat Allah itu. Itu rukun tauhid tu. Mengesakan zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu maha perkasa, Allah Ta'ala itu bagian, mempunyai sifat kamalan. Yang kedua, nombor 1 zat Allah. Yang kedua, mengesakan sifat Allah. Kita belajar ni. Mengesakan makna tidak menyamatarahkan sifat Allah Ta'ala. Tidak menyamatarahkan sifat Allah Ta'ala, makna setandai dengan makhluk. Yang ketiga, mengesakan af'alullah, iaitu kita memperakui tentang apa-apa jua yang Allah Ta'ala nak buat. Itu rukun tauhid. Rukun tauhid. Kita bincang dalam ilmu tauhid, dia ruang lingkup dia berapa? Berapa ruang lingkup ilmu tauhid? 3. Ilahiyat, an-nubuwat, as-sam'iyyat. Ruang lingkup ilmu tauhid ni berbicara, nombor 1, berbicara tentang ketuhanan. Ni kita belajar ni. Nombor 2, ilmu tauhid ruang lingkup dia berbicara tentang kenabian. Yang ketiga, ruang lingkup ilmu tauhid ni berbicara tentang perkara-perkara ghaib. Tentang perkara-perkara ghaib. Itu ruang lingkup ilmu tauhid. Manakala rukun tauhid mengesakan zat Allah, mengesakan sifat Allah, mengesakan perbuatan Allah ataupun af'alullah. Boleh setakat ini? InsyaAllah. Barakallah. Moga-moga dipaham, diberi taufik dan hidayah kepada kita semua yang mengaji ini. Moga-moga kita tak faham selama ini, kita dapat meresapi dalam jiwa kita berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud yang mendalam di dalam jiwa kita. Allah Ta'ala itu ada ketika kita hidup. Allah Ta'ala itu ada ketika kita dekat nak mati. Allah Ta'ala itu ada ketika kita dah mati. Allah Ta'ala itu ada ketika kita dimasuk ke dalam kubur.
Allah Ta'ala itu ada ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, dan Allah Ta'ala itu ada ketika kita dimasukkan ke dalam syurga dan terhindar daripada azab api neraka. Dan wujud Allah itu wujud yang tidak bercara. Wujud Allah Ta'ala itu tidak berkaifiyat. Wujud Allah Ta'ala itu tidak disebabkan oleh makhluk-makhluk, melainkan Allah Ta'ala itu menjadikan makhluk semua sekali. Itulah Tuhan kita. Boleh faham? Boleh faham? InsyaAllah. InsyaAllah kita akan berpindah nanti kepada qidam. Kepada qidam. Saya berharap ataupun beranggapan bahawa tuan-tuan dengan huraian saya tadi dapat mengambil kesimpulan tentang sifat wujud zat Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak ada seperti ada kita ni. Kalau ada seperti ada kita ni, maknanya bersifat makhluk. Bersifat makhluk. Jadi insya-Allah hari berikutnya kita sambung pada hari Jumaat berkenaan dengan kitab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat tahun baru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam satu Muharram. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji, apa khabar? Haji Zali, Tompat. Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Sama-sama. Barakallah. Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji, apa khabar? Sihat Haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah. Mau ada sihat? Tak apa. Itulah maknanya hikmah di rumah, mengaji di rumah. Boleh mendengar semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Kau sihat?
Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Ada, barakallah. Sama-sama. Sama-sama.